أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman yang terakhir daripada surah An-Najm, surah yang ke-53, dan kita akan memasuki kepada surah yang ke-54, surah Al-Qamar. Satu surah yang menarik untuk kita beri perhatian, dan hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah. Suara harapnya makin baik ya, insya-Allah, dan doakan juga kepada tuan-tuan sekalian untuk kita sama-sama diberikan kemudahan pada hari ini. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita ingin melihat kepada apakah isi kandungan bagi halaman 528 pada hari ini. Pada ayat 45 hingga ayat yang ke-55, beberapa sifat Ar-Rabb, sifat Tuhan, dan keterangan tentang Allah terhadap sebahagian hamba-hambanya. Dan kemudian pada ayat 56 hingga 62, peringatan, perhatian, perintah untuk bersujud dan tunduk kepada Allah, sebagaimana juga An-Najm ya, iaitu bintang juga turun itu sebagai tanda sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita akan memasuki kepada surah baru, surah yang ke-54, surah Al-Qamar, daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-6, bercerita tentang tanda-tanda tentang hari kiamat dan bagaimana kita perlu mengambil pelajaran tentang perkara ini dalam kehidupan kita seharian. Mari sama-sama kita mulakan dahulu bacaan ayat 45 hingga 62 ya daripada surah An-Najm pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Mazrul berikan kepada kita pencerahan ataupun sinopsis awal berkenaan dengan akhir surah An-Najm, dan kita masuk awal surah Al-Qamar hari ini, dan sudah pasti insya-Allah kita akan menyambung bacaan. Semalam kita berhenti pada ayat yang ke-44, dan sungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Ada sambungan lagi pada ayat yang akan dibaca pada hari ini. Jom sama-sama kita baca ayat 45 hingga 62 salah. Ya, sampai ke hujung Ustaz. Kita ada sujud sajdah kat situ. Ya, betul. Kita ada sujud sajdah di situ. Pada sahabat-sahabat yang boleh melakukan sujud tilawah mendengar ayat ini, dan juga kita boleh juga bertasbih insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى
وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Surah Allah. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-62 memberi kesimpulan kepada surah An-Najm, surah yang ke-53 yang amat menarik tentang temanya. Marilah kita berteraskan, berpandukan wahyu, bukan mengikut kepada nafsu. Maka Allah memperkenalkan kepada kita siapa Allah. Ya, semalam kita belajar bahawa Allah lah yang menyebabkan seseorang itu tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Allah lah yang mematikan dan juga Allah lah yang menghidupkan. Bila dinyatakan wa annahu huwa berulang perkataan huwa itu saatnya nak memberikan penekanan, ya, iaitu ini sebagai taukid agar kita tidak ada orang lain yang mampu mentertawakan ataupun menangiskan kita kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada jumpa orang yang membuat lawak dan sebagainya, tetapi ada je manusia yang tidak terkesan dengan lawak tersebut yang menyebabkan dia ingin tertawa ataupun tersenyum kerana ianya milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu Allah menyatakan wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Allah menjadikan pasangan daripada lelaki dan juga daripada perempuan. Allah menciptakan. Bila Allah menciptakan lelaki dan perempuan, jika ada orang-orang yang berteraskan nafsu itu menyatakan bahawa malaikat ini anak Allah daripada perempuan, kami nak anak lelaki, sebenarnya ia adalah menunjukkan seseorang yang tidak adil, ya. Diza sebelum ini, iaitu apabila dinyatakan diberikan untuk Tuhan perempuan, yang lelaki diambil untuk orang-orang musyrik ini, menunjukkan yang baki-baki diberikan, yang mereka tak nak bukan perempuan itu baki, tetapi kerana mereka tidak suka anak perempuan, maka yang dia tak suka itu yang diberikan pada Tuhan, yang dia suka itu diambil untuk diri sendiri. Ini adalah amat mementingkan diri sendiri. Dalam masa yang sama ia adalah disebabkan oleh mengikut pada zon, mengikut kepada nafsu, sehingga membuat teori-teori yang sedemikian yang diamalkan. Maka Allah menyatakan mereka lelaki perempuan ini dijadikan daripada nutfah, daripada air mani, idza tumna, apabila ia dipancarkan. Ini adalah susu galur kepada semua orang yang tidak layak untuk sombong dan tidak layak pula untuk memilih-milih mana yang perlu diberikan untuk Tuhan, mana yang perlu dipilih untuk diri sendiri. Dan pada ayat yang seterusnya, ayat yang amat penting, ayat 47, wa anna alaihin nash'atal ukhra, iaitu kami dan sesungguhnya di atas ketetapan Allah sudah mandatkan, ya, telah berikan ketetapan bahawa ada penciptaan lain yang akan berlaku kepada diri kita semua. Kita akan hidup lagi pada satu negeri lain, namanya adalah negeri akhirat. Kita baca Malik Yaumiddin, itu melambangkan satu keadilan daripada Allah SWT. Apa maksud Malik Yaumiddin? Penguasa hari agama, penguasa hari pembalasan. Pasal di dunia ini tak adil, Ustaz, ya. Kalau kita tengoklah Firaun tu, dia dah bunuh banyak beratus ribu orang. Kalau dia tenggelam kan, dia mati seorang je, satu nyawa je. Jadi mudah aja kan. Kalau katakan hanya duduk di dunia ini sahaja, maka memang banyak
ketidakadilan yang boleh kita perhatikan. Orang bunuh 30 orang ke 50 orang yang mengedarkan dadah untuk merosakkan banyak orang. Sebenarnya kalau dia dihukum dengan gantung sampai mati, satu nyawa je. Tidak adil. Ramai orang dah susah dengan satu nyawa yang dihabiskan. Tetapi apabila sampai di akhirat, akan ada lagi pembalasan kepada orang-orang yang kufur, yang berbuat jenayah, iaitu bagi Firaun itu dia hidup kembali, akan didenda, diazab, dan itu adalah baru dinamakan sebagai keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memerlukan keadilan. Kalau kita tidak percaya pada hari akhirat, maka kesannya kita pun akan rasa Allah ni tidak adil, kan? Itu sebabnya ada orang yang ateis ke, orang yang tak percaya pada Allah, dia cakap bahawa mengapa bagi saya sakit, kan? Mengapa saya dapat ayah mak yang begitu begini, ataupun mengapa ada orang boleh membunuh, Tuhan tak berkuasakah? Kan? Ada seorang dulu namanya Jeffrey Lang, Ustaz, ketika di US dahulu, dia ketika ateis dah masuk Islam, sekarang ni dia profesor dekat Arkansas University. Dia kata bahawa waktu dia ateis tu, dia kata Tuhan ni lemah dan tak adil. Mengapa? Pasal dia kata mak dia Kristian yang baik, tapi setiap hari Ahad dia pergi beribadah, tapi Tuhan tak pun melindungi mak dia. Mak ayah dia kaki botol, jadi hempuk mak dia. Dan dia kata orang Palestin itu beragama Islam, ada Tuhan, tapi mengapa dia masih lagi diserang oleh Israel? Mana Tuhan? Dia cakap begitu. Mana Tuhan? Mana Tuhan yang adil, yang akan memperjuangkan orang-orang yang menyembah kepada Tuhan itu sendiri. Jadi jawapannya ada pada ayat 47 ini, wa anna alaihin nash'atal ukhra. Ada kehidupan lain di mana Allah akan jelaskan bahawa keadilan itu wujud, tetapi syaratnya apa? Mesti kita percaya kepada kewujudan hari yang akan datang, mahkamah yang sebenar-benarnya, untuk menunjukkan Allah itu maha adil. Di sini tak nampak adil, Ustaz. Tak nampak adil. Kita rasa bahawa mengapa ada orang berusaha kuat tapi tak kaya pun, ada orang tak pun berusaha banyak tapi kaya, kan? Tetapi kalau kita berusaha seperti mana ayat 39 semalam, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, Allah kata Allah akan lengkapkan, Allah akan sempurnakan segala apa yang diusahakan. Sini tak kaya, tetapi di sana nanti insya-Allah menjadi orang yang benar-benar kaya dengan anugerah syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-48, siapa lagi Allah? Siapa Allah yang perlu kita kenal? Wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah itulah yang mengkayakan kita, memberikan kekayaan, dan Allah lah yang memberikan kecukupan kepada kita. Jadi bukan kaya lawan miskin, tapi kaya lawan cukup. Maksudnya tak adalah orang tak cukup bila lahir atas muka bumi ni, Ustaz, ni tak cukup oksigen, tak ada, kan? Allah berikan kecukupan. Cuma mungkinlah dia punya duit dia tak banyak sangat, tapi masih lagi boleh hidup, ya. Dan kalau tak cukup makanan ke, ada pihak-pihak yang kaya yang sepatutnya memberikan bantuan kepada mereka yang miskin ini. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, dialah Tuhan kepada bintang Syi'ra, satu bintang yang dikaitkan, sebahagian menyatakan ini adalah Jupiter, yang disembah oleh ramai orang-orang yang menyembah bintang. Tapi sebenarnya Allah nak menyatakan, wahai musyrik, jangan sembah pada bintang, kerana ia adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-50, ayat 51 dan ayat yang ke-52 kita nak baca 3 ayat 50 hingga 52. Kita nak melihat bagaimana orang-orang terdahulu. Salah satunya adalah Adal macam mana bacanya, Ustaz? Adanil ula. Kan, Adanil ula. Ya, macam mana kita baca ayat 50, 51, 52 untuk kita menyingkap sejarah lama agar kita jangan lupa tentang kaum Ad dan juga kaum Ad yang kedua. Mari kita sama-sama baca. Baik. A'udzubillahi minasyaitan. Wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fama وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى
Sadaqallahu nazim. Surah Al-Azim ayat yang ke-50, dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala. Ya, istilahnya Adanil Ula ini adalah Ad yang pertama. Ad yang pertama. Siapa Ad yang kedua? Ad yang kedua itu adalah kaum Thamud. Kaum Thamud yang didatangi oleh Nabi Saleh, dia digelar sebagai Adin Thani. Ya, mengapa Ad yang kedua? Kerana daripada kaum Ad itu sebahagiannya itu masih hidup lagi dan menjadi kaum Thamud yang Allah nyatakan wa thamuda fama abqa, iaitu kaum Samud ini tidak kekal. Wa qauman Nuh, ya, Allah beritahu tentang Allah yang menghancurkan Ad, Allah menghancurkan Thamud, dan kemudian Allah menyatakan kaum Nuh itu sebelum ini juga dihancurkan, mereka itu adalah lebih zalim dan lebih menderhaka. Allah beritahu tentang perkara ini. Satu ialah kita dah diperkenalkan Allah menjadikan macam-macam, ya, indah-indah, tapi dalam masa yang sama juga Allah memberi azab kepada mereka yang derhaka kepada Allah, yang lebih zalim pada Allah. Tapi di antara banyak-banyak kaum ini, kaum Nuh adalah yang paling zalim dan paling melampau. Mengapa? Kerana paling panjang, Ustaz, ya. Kalau ikutkan pada surah Al-Anbiya tu ataupun surah Al-Ankabut, Nabi Nuh ni datang hidupnya 950 tahun. Allah. Jadi ingatkan, beri ceramah, ingatkan, beri pencerahan, tetapi mereka tetap juga azlam ataupun tidak mahu mengikut kepada hidayah dan melawan kepada Nabi Nuh. Itu sebabnya digelar sebagai azlama wa atgha, yang lebih zalim dan lebih derhaka berbanding dengan kaum-kaum selepas itu. Wal mu'tafikati ahwa, ya, wal mu'tafikata ahwa, iaitu siapa? Kaum yang diterbalikkan bandarnya, iaitu kaum Lut. Ya, faghasyaha ma ghasya, lalu dia menimbunnya dengan batu bata, ya, batu-batu yang bertimbun. Fa bi ayyi ala rabbika tatamara, ya, nikmat mana yang kamu ragukan? Bila Allah bertanya tentang fa bi ayyi ala rabbika tatamara, ini nak menunjukkan pada kita bahawa salah satu nikmat besar, Ustaz, ya, salah satu nikmat besar Allah ingatkan kita pasal Ad, pasal Thamud, pasal Nuh. Allah bawakan kisah itu pasal ada orang dalam dunia ini, orang yang tidak tahu cerita ini. Yang keduanya, orang itu tidak merasakan kehebatan Allah dengan peristiwa dihancurkan Ad, Thamud dan juga kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi nikmat ini adalah nikmat yang tidak perlu diragui, ya, sejarahnya, dan lebih daripada itu ialah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan peringatan. Sebabnya ayat yang ke-56 itu dijelaskan lagi, hadza nadhirum minan nuzuril ula, ini adalah peringatan daripada peringatan yang awal, iaitu bercakap tentang peringatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan azifatil azifah, telah dekat apa yang dekat. Apa yang dekat itu iaitu hari kiamat sudah dekat. Laisa laha min dunillahi kashifah, tidak ada siapa yang boleh menyingkapkan ataupun menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada waktu ini ayat 59 hingga ayat 62 itu kita baca sekali lagi agar kita makin jelas kita kena berpandukan kepada apa. Jangan sampai kita lalai istilahnya samidun pada ayat 61. Kita baca 4 ayat terakhir surah An-Najm. Silakan Ustaz. Ayat 59 hingga 62. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillah. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا Sadaqallahul azim. Begitulah 4 ayat yang terakhir, bagaimana Allah mengingatkan kepada kita, afa min hadzal hadithi ta'jabun, apakah yang kamu merasa hairan dengan hadis, dengan berita daripada al-Quran ini. Ada yang merasakan bahawa ada hari kiamat, ya, betul ke, ya, yang zaman dahulu telah dihancurkan. Orang-orang yang takjub ini dalam bentuk yang mereka menyindir kepada pelik dengan kehadiran sejarah, dengan apa yang diberitahu dalam al-Quran ini. Allah menyatakan mereka yang rasa pelik ini, mereka akan banyak ketawa dan mereka tidak mahu menangis.
Mereka tak terkesan pun dengan peringatan daripada Allah. Mereka tak rasa bahawa saya perlu minta istighfar, sehingga Allah nyatakan wa antum samidun. Kamu ini kerana kamu ni tidak memerlukan Tuhan, kamu rasa macam dah mewah, kamu lalai. Dan bagaimanakah untuk kita mengubat rasa tidak perlukan Tuhan dan rasa lalai mengikut kepada hawa nafsu kita? Allah memberitahu pada ayat 62 itu, fasjudu lillahi wa'budu. Banyakkan kita bersujud kepada Allah dan kita mengabdikan diri kita sepanjang hayat kita. Itu tanda bahawa kita ini mengikut, mendapat manfaat daripada An-Najm. An-Najm itu mengikut peraturan, maka kita juga mengikut peraturan Allah dengan bersujud dan juga terus beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan samada, lalai ataupun lengah. Satu kali saja disebut di dalam Al-Quran, amat istimewa, disebutkan dalam ayat 61, menunjukkan bahawa kalau kita ini banyak ketawa dan tidak menangis dalam hidup kita, itu akan membawa kita kepada lalai dan akhirnya kita akan dihancurkan. Minta Allah jauhkan, maka kita banyakkan bersujud dan beribadah kepada Allah. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. Sadaqallahul Azim. Itulah petikan ayat daripada akhir surah An-Najm dan awal ayat pertama surah Al-Qamar yang akan kita baca sebentar nanti. Dan sudah pasti surah baru, ayatnya pun cara bunyi pun baru, di hujung-hujung pun lain. Insya-Allah sudah pasti ada satu mesej yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Namun ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat. Terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Moga-moga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Allahumma amin. Dan seperti biasa kita belajar sedikit tajwid kita pada hari ini. Kita lihat slide kita. Pada ayat pertama, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Okey. Yang mana sila sempurnakan hukum qalqalah dan ikhfa dalam ayat ini. Pertama sekali, iqtaraba. Iqtaraba, ada qaf mati di tengah-tengah kalimah ataupun ayat ini, maka dibaca dengan qalqalah yang sughra, yang paling martabat yang paling rendah sekali. Walau bagaimanapun huruf qaf ni huruf yang kuat, maka dibunyikan sesuai dengan huruf qaf. Iqtaraba, iqtarabati, iqtarabatis sa'ah, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Huruf qaf. Yang kedua, ada hukum ikhfa dalam ayat ini pada wanshaqqal qamar. Nun mati bertemu dengan huruf shin, yang mana huruf shin salah satu daripada huruf ikhfa hakiki yang telah kita belajar di awal-awal dahulu. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Dipanjangkan gunnah pada ikhfa, nun bertemu dengan huruf shin. Wanshaqqal qamar. Apa maksud ikhfa? Ikhfa adalah sembunyi. Sembunyikan apa? Sembunyikan nun mati, suara nun mati pada nun mati itu di sisi huruf-huruf ikhfa, iaitu huruf yang 15 huruf tu, dan hari ini hurufnya adalah huruf shin.
salah satu daripada huruf ikhfa. 1 2 3 iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Surah wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk sama-sama kita belajar bagaimana bacaan tadi Ustaz ya. Dan sudah tentunya surah baru ini mempunyai gaya baru Ustaz ya. Gaya baru ya, dengan bahasanya kalau di hujung ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ini hujungnya penuh dengan ra Ustaz ya. Penuh dengan ra lah. Qamar ya, mustamir, mustaqir, musdajar ya, musdajar dan juga nukur. Jadi bahasanya ataupun hujungnya berbeza. Dan kalau kita perasan hampir seluruh surah Al-Qamar ini adalah surah yang dipenuhi dengan hujungnya ada ra ya, ada ra. Dan lebih lagi istimewa surah ini ada 4 kali ayat yang sama berulang-ulang Ustaz ya. Iaitu pada ayat yang ke-16 dan tuan-tuan boleh cari nanti ayat kedua, 3, 4 yang sama, iaitu ayat yang berulang ini walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir ya, pada ayat yang ke-16. 3 lagi bagi yang berada dekat Facebook boleh cuba type kan apa lagi nombor ayat dalam surah Al-Qamar yang sama dengan ayat yang ke-17 ya, yang ada pada surah ini. Baik, kita ingin memulakan surah Al-Qamar iaitu pada ayat 1 hingga 6 untuk sama-sama kita memberi perhatian bagaimana bulan Al-Qamar itu, maksudnya bulan adalah salah satu daripada makhluk Allah sudah pastinya, tetapi ia menjadi mukjizat melambangkan dekatnya hari kiamat. Macam mana ia dikaitkan begitu? Kita baca dahulu ayat 1 hingga 6 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita masuk surah yang baru, jom ayat 1 hingga 6. Yang mana seperti kata Ustaz Faz tadi, di hujung tu semua ada huruf ra belaka hari ini, ayat 1 hingga 6, dan ada ra yang bersabdu. Ada ra yang bersabdu dan ada ra yang tidak bersabdu. Maka kita sempurnakan huruf bacaan huruf ra. Huruf ra antaranya sifat yang tidak boleh lagi ialah sama ada dia tafkhim tebal ataupun dia tarqiq nipis. Jadi ra tu kita sempurnakan huruf ra, bacaan tebal kita tebalkan dia, bacaan nipis kita nipiskan. Bila Ustaz cakap tadi tentang ada sabdu dengan tak ada sabdu pada ra kan. Jadi bila kita waqaf, ada tak cara baca berbeza ataupun sama je? Okey, bila ada sabdu sudah pasti dia ada beza sikit. Okey, kalau contoh, bagi contoh dulu Ustaz sebelum kita baca. Contoh ayat kalau ra yang tidak ada sabdu. Kita kata muddakir biasa saja. Okey. Ra tu tidak sabdu. Muddakir. Kalau ayat pertama tu ayat kedua mustamir sihrum mustamir. Mustamir. Cara mudahnya ditekankan sikit, dinabrahkan sikit ditekankan sikit supaya jelas bahawa dia ada, pertama ada sabdu. Sebab sabdu ni mewakili 2 huruf. Jadi kalau tak ada sabdu, kita muddakir itu tak ada sabdu. Tapi seperti ayat kedua, 3 ni mustaqir, ditekan. Kena ditekan. Baik. Jadi kita jelas begitu. Sikit saja perbezaan. Alhamdulillah. Ya, jadi kita mari sama-sama tuan-tuan kita baca ayat 1 hingga 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر
فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 6 daripada surah Al-Qamar, dimulakan dengan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya, sudah tentunya pada awal ayat ini dibaca dengan baris bawah Ustaz ya. Ya. Bukan baris depan, bukan baris atas. Betul. Ya, baris bawah ya. Jadi kalau katakan daripada bismillah nak sambung macam mana jadi Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sambung Bismillahirrahmanirrahim, miqtaraba, sebab tu ada hamzah wasal. Hamzah wasal tu tidak ada baris. Kalau nak mulakan ni baru kita tentukan baris. Seperti mana sini kita tentukan di baris bawah lah, sebab huruf ketiganya berbaris di atas. Tengok pada kalimah apa nama ni, fa'il yang ada dimulakan dengan hamzah wasal, kita tengok pada huruf yang ketiga dia. Kalau huruf ketiga baris atas, maka hamzah wasal tu baris bawah. Kalau huruf ketiga tu baris bawah, hamzah wasal baris bawah juga. Baris bawah. Kalau huruf ketiga baris depan, barulah hamzah wasal baris depan. Maknanya atas bawah, bawah depan. Oh, okey. Itu formulanya ya. Formula untuk memulakan kalau ada alif di awal kalimah di awal ayat itu sendiri. Jadi itu cara bacaan, dan sudah tentunya kita nak melihat apakah maksudnya iqtarabatis saah, iaitu ketika hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah ya. Bahawa peristiwa, ada satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi menunjuk kepada bulan, dan bulan terbelah Ustaz ya. Bulan terbelah, dan inilah yang menjadi satu mukjizat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa terbelahnya bulan ini melambangkan apa? Melambangkan bahawa sistem segala yang ada di muka bumi dan di langit ini, sebenarnya kalau kita lihat pada bulan yang stabil, maka dia berada pada orbit yang betul. Tetapi apabila dia sudah terbelah ataupun sudah mendapat goncangan, maka itu melambangkan bahawa bumi ini sudah tidak lagi stabil, dan ia melambangkan kedekatan kepada as-saah, hari kiamat. Jadi kalau kita tahu perkara ini, kita lihat bahawa ia berlaku sekitar 1400 tahun yang lepas. Itu dinamakan sudah dekat, tetapi belum lagi berlaku hari kiamat Ustaz ya. 1400 tahun pun tak lagi berlaku hari kiamat. Ada yang tanya begitu. Jadi bila jadi sebenarnya Allah bila memberi lagi kita peluang untuk hidup, masih lagi memberi peluang untuk kita beramal sekarang, belum lagi berlaku hari kiamat. Ini adalah satu anugerah, sebagai satu peluang Allah suruh kita istighfar, bertaubat banyak-banyak. Bukannya kita kata lambat lagi ke hari kiamat Ustaz ya. Berapa lama tak? 50 tahun lagi. Bukan kita tanya tarikhnya, tetapi apa persediaan untuk kita laksanakan menjelang kepada as-saah, iaitu hari kiamat yang akan berlaku. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, iaitu dan jika mereka melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang berpanjangan. Ini yang kita nak belajar sebenarnya. Bila ada mukjizat iaitu bulan terbelah, bagi orang-orang yang berada pada zaman Nabi itu Ustaz ya, sebenarnya mereka yu'ridu ya, mereka itu berpaling dan mereka menyatakan alah ini sihir yang terus menerus, tak habis-habis nak sihir kepada kami. Awalnya itu orang-orang musyrik ini yang mencabar pada Nabi, kata mana mukjizat, mana perkara yang hebat untuk kami lebih yakin lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila meminta mukjizat ataupun petanda tanpa ada kejujuran, maka itulah yang ditunjukkan pada ayat yang kedua ini, iaitu mereka berpaling dan mereka terus menuduh Nabi bahawa Nabi ini adalah ahli sihir, membawa sihir yang terus menerus, dan ini adalah sebagai satu teguran Allah kepada orang-orang yang bila diberikan suatu ayat, satu kebesaran, satu petunjuk, dia masih lagi ingin menyalahkan orang lain, bukannya menyalahkan diri sendiri. Akhirnya bersujud dan berabdi kepada Allah, sebagaimana hujung ayat surah An-Najm yang kita baca sebentar tadi. Wa kadzabu, mereka mendustakan dan mereka mengikut kepada ahwa'ahum. Kita sudah belajar daripada surah An-Najm bahawa ahwa'ahum ini, hawa nafsu yang mereka ikut itu adalah berasaskan pada zon, berasaskan pada prasangka, tidak ada ilmu, dan mereka pada setiap perkara Allah nyatakan walaupun mereka tidak mengikut kepada wahyu, Allah kata wa kullun amrim mustaqir, setiap perkara itu sudah ada ketetapannya Ustaz ya. Jadi kalau macam kita bawa kereta lah, kita bawa sampai 200 km per jam memang salah pun kan.
Kemudian ada yang kata tak payah, abaikannya kan. Bukannya boleh polis boleh tangkap pun, ataupun kalau tangkap pun insya-Allah boleh selesai. Tapi bagi orang yang menafikan ada peraturan 200 km per jam itu adalah salah, ya, malah dia mengikut pada hawa nafsu dia pergi sampai 250 km per jam kalau ada macam tu, walaupun dia menafikan perkara tersebut, bila kena tahan Ustaz, tetap juga ada ketetapannya sila bayar tiket ataupun caman RM300. Contohnya kan. Tak boleh pula dia lepas kerana dia tak tahu ataupun dia mendustakan kepada peraturan tersebut. Dia kata tak adil lah, saya kan bawa kereta besar ni sepatutnya bagilah sampai 200, yang bawa 110 ini untuk kereta kecil. Dia menafikan macam mana sekalipun peraturan tersebut, tetap juga ada wa kullun amrin mustaqir, ada ketetapan. Jadi dia tak boleh abaikan, kalau kecuali dia kena pergi ke bumi lain lah, pergi negara lain Ustaz kan. Tapi negara lain pun tak ada sampai 200 km per jam itu. Jadi kalau katakan dia tak nak ikut kepada peraturan Allah, pergi bumi selain daripada bumi Allah, yang maksudnya memang tak ada pun. Baik, jadi di sini pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima kita nak baca sekali lagi untuk sama-sama kita beri perhatian bagaimana nabi-nabi, kisah-kisah terdahulu sebenarnya amat penting untuk diberi perhatian, jangan diabaikan kerana ia akan menyebabkan kita menjadi orang yang rugi dalam kehidupan. Ayat keempat, ayat kelima kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tir. Baik, kita baca ayat keempat dan yang kelima. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Ra itu dibaca dengan tebalah, muzdajar. Kemudian ayat yang kelima, fama tughnin nuzur, dibaca ra itu dibaca dengan tebal kerana ra mati sebelum ni berbaris di hadapan. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir. Walaqad ja'ahum hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Surah Al-Nazim. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran mereka. Ya, walaqad ja'ahum minal amba. Amba ini adalah berita-berita besar. Berita-berita besar, bukan sekadar berita kecil, ya, bukan sekadar gosip, tetapi berita yang benar-benar membawa kepada keselamatan ataupun bahaya. Maka Allah kata ma fihi muzdajar, iaitu di dalamnya terdapat ancaman. Muzdajar ni ancaman yang sebenarnya bagi hati kita bila baca Ustaz, ya. Muzdajar ini sendiri pun perkataan ra itu, ada huruf ra itu pun sepatutnya menggetarkan kepada diri kita yang mendengar, ya, berbanding dengan ada yang kata bahawa apa aku sakut, kan, ini kisah lama-lama, kisah Nabi Nuh lah, Hud lah, apa sebagainya ni biasa je. Tetapi sebagai seorang yang beriman, ya, sesungguhnya hati kita ni kalau beriman, hati itu amat sensitif sehingga kan bila dapat ancaman, kalau mak mengancam Ustaz, ya, kamu tak belajar bersungguh-sungguh nanti kamu kena kan, tak beritahu apa kena pun, itu pun kita dah takut, ya. Bagi anak yang taat, yang baik, tapi anak derhaka Ustaz, ya, memang kita mak nak buat apa, kan, itu bagi anak derhaka. Dan kita tidak mahu jadi makhluk yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diancam, bukan tanda Allah tidak sayang, tetapi Allah sayang kitalah yang Allah beritahu ancaman awal-awal agar kita tidak terjerumus kepada azab yang dijanjikan. Hikmatum balighah, ini adalah hikmah yang amat sempurna. Hikmahnya ialah bila kita tahu cerita-cerita ancaman ini, kita jadi lebih bijak Ustaz, ya. Lebih bijak berbanding dengan ada yang kata tak apalah kan, seorang anak yang tak berapa bijak, contohnya dia main basikal, biar dia jatuh sampai ke dalam longkang, bila dia sudah jatuh patah tangan, patah kaki, barulah dia kata oh betul lah kan, sebenarnya nasihat mak tu memang amat berharga untuk saya selamat di dunia ini. Itu adalah hikmah. Tetapi kalau sudah diancam, dah sampai ke dalam azab neraka, itu adalah sebagai satu yang lambat. Jadi Allah menyatakan hikmatun balighah, ini hikmah yang sempurna yang disampaikan. Tetapi apakah komentar? Allah nyatakan fama tu'nin nuzur, iaitu tetapi tidak bermanfaat peringatan tersebut.
Allah memberi komentar macam mak lah ya, bila mak cakap kamu ni beri peringatan pun kau degil, contohnya kan. Jadi ini istilahnya famatu'nin nuzur ya, degil sangat sampaikan tidak terkesan nuzur ataupun peringatan-peringatan yang diberikan, untuk kita sendiri merasakan bahawa ya Allah, jadikanlah hati ini amat-amat sensitif, diri ini amat-amat peka kepada muzdajar ancaman yang engkau berikan. Ada sekitar 4 atau 5 kisah yang ada dalam surah ini, dan jangan sampai kita menjadi fatawalla anhum ya, iaitu berpalinglah kamu daripada mereka. Maksudnya kita ni orang degil, jangan sampai orang-orang yang ajak ke arah kebaikan ya berpaling daripada kita, sebagaimana disarankan oleh Allah, yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur, iaitu pada hari penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, iaitu hari pembalasan. Jadi dah terlambat ya, bila dah sampai ila syai'in nukur ini, pada hari yang tidak menyenangkan, sudah terlambat dan nasi dah jadi bubur Ustaz ya. Bubur pun sedap kita makan ya, tapi kalau seseorang itu dah tidak terkesan dengan ancaman, tidak terkesan dengan Quran, ataupun rasakan bahawa peringatan demi peringatan ini tidak menyebabkan saya nak makin menghargai Quran, sebenarnya ini adalah sebagai satu kerugian yang amat besar dalam hidup kita. Jadi ini adalah 6 ayat daripada surah Al-Qamar sebagai pengenalan, dan insya-Allah pada hari esok dan hari yang seterusnya kita akan belajar beberapa kisah ya, kisah-kisah amba ya. Amba itu apa? Iaitu berita-berita besar yang membawa ancaman kepada kita agar kita terjauh daripada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan caranya ialah dengan kita selalu mengambil peranan ataupun pelajaran daripada Al-Quran. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Iaitu yang pertama, mari kita tambah ilmu dengan mempelajari hadis berkaitan kiamat agar semakin teguh keimanan kita. Ya, hadis itu sama ada daripada Quran ataupun daripada kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, kita tunduk dan patuh kepada Allah sepenuh hati dengan iman dan tauhid, sebagaimana ayat 62 itu tandanya dengan kita sujud dan kita selalu melakukan apa sahaja atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dalam surah Al-Qamar, apakah resolusi kita? Kita bijak ambil peringatan tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan, dan jangan mengabaikan segala bentuk mukjizat yang telah berlaku, termasuklah mukjizat akhir daripada Al-Quran, untuk kita ambil peringatan. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan kita dapat mengambil pelajaran daripada surah An-Najm. Surah untuk kita mengutamakan wahyu, kerana wahyu itu membawa kita ilmunya kepada perkara ghaib, melangkau daripada apa yang boleh kita lihat, apa yang dicerap oleh manusia, berbanding dengan mengikut kepada nafsu yang memfokuskan kepada dunia yang kita nampak ini sahaja. Amat rugi kalau kita hidup ini hanya berpandukan kepada nafsu semata-mata. Dan dalam surah Al-Qamar nanti kita akan bertemu dengan pengulangan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal muddakir. Allah telah mudahkan. Jadi bila Allah dah tawarkan untuk dimudahkan Ustaz ya, kita jangan pula kata susah Quran ini kan, ataupun cikgu pula yang menyusah-nyusahkan pengajaran ya. Mungkin Ustaz ada satu nasihat kepada cikgu-cikgu yang mengajar Quran Ustaz ya. Berdasarkan pada walaqad yassarnal qur'ana lizikri ini, apakah semangat yang perlu ditanamkan oleh guru-guru kepada tuan-tuan yang belajar? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberi galakan kepada kita untuk membaca al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu umat dia bukan di kalangan orang Arab saja. Bukan Arab pun ramai yang menjadi umat Nabi, masuk Islam dan sebagainya. Sudah pasti sebutan-sebutan al-Quran
bagi orang yang bukan Arab agak sukar sedikit. Sebab tu Nabi bagi galakan orang yang mahir baca Quran bersama dengan malaikat yang mulia, dalam sebuah hadis yang sahih menyebut. Dan Nabi sebut ada satu lagi golongan yang membaca Al-Quran wa yatata'ta, dalam keadaan kita kata wa yatata'ta, bahasa tu bunyi pun tak dah. Maksud dia merangkaklah dan susah tapi dia baca. Nabi kata apa? Lahu ajran. Orang macam ni Nabi kata 2 pahala dia dapat. Maknanya tengok Nabi SAW rahmatnya, beri galakan kepada kita untuk kita belajar walaupun kita susah macam mana pun, kerana Allah Ta'ala tidak turunkan Al-Quran untuk membebankan kita. Sangat mudah. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran dan teruskan belajar. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tir sebagai semangat kepada kita semua untuk teruskan membaca, terus memahami, terus mengamalkan. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.